Pak Riz, saya sedih. Orang buat kerja kat rumah saya, mereka tak solat pun. Mereka gigih cari rezeki tapi mereka tak solat. Saya pula sangat lemah, tidak menegur mereka walau saya sayang saudara Islam semua. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera. Bukan kata kat Puan je Puan. Kita panggil kontraktor buat kerja kat madrasah pun dia tak semayang Puan. Bukan kata rumah Puan, ni madrasah Puan. Orang semayang depan mata dia, orang baca Quran dia dengar, telinga dia bukan tak kuik. Bukan tak ada telinga. Bukan cacat, ada telinga tuan-tuan. Kan buat kerja kat madrasah. Sampai kita kata pada tim kita, saya kata, lepas ni kita cari kontraktor, syarat dia nak dapat projek kat madrasah, kadang-kadang kita nak buat sikit, ada tambah-tambah sikit kan, nak buat jamban ke, nak buat sedikit tandas ke, nak tambah depan simen ke. Nampak? Kita tak boleh ambil seorang-seorang kontraktor. Syarat dia mesti solat. Pekerja dia mesti solat. Tak solat tak nak ambil. Kita buat macam tu Puan. Buat macam tu. Lepas ni kita cari siapa-siapa yang nak buat rumah, nak ambil kontraktor. Kita ada duit, kita nak tambah rumah. Itu duit kita. Maka wajib untuk kita bawa orang-orang yang dirahmati, diberkati oleh Allah. Tangan-tangan mereka akan menjadi tempat tinggal kita. Jadi kita kena bawa orang-orang baik-baik dalam hidup kita. Nampak tak? Dan kita menjadi asbab mengapa orang buat benda baik. Itu semua penting tuan-tuan. Kan? Kita kena ada syarat. Kan? Kita bukan saja nak kontraktor tu bagi harga yang murah, tapi jangan sampai akhlaknya murah. Nampak tak? Biarlah mahal sikit, kan? Tapi dia solat. Biarlah sikit mahal, tapi dia jaga amal. Ketika zuhur dia berhenti, bukan makan, dia berhenti untuk solat, menarik. Saya madrasah tuan-tuan, 100 lebih, hampir 200 pelajar, kan? Bila tiba zuhur tak solat, selama dia duduk makan. Sebab Allah dah tarik nikmat malu. Kita kena tegur lah, kita kena ajak. Apa kita boleh buat, kita ajak lah. Takkan kita nak ikat kepala dia, berhirit masuk kat tempat sembahyang, kan? Takkan kita nak belasah dia untuk sembahyang. Islam tak ajar macam tu, kan? Sebab dah tak ada rasa gerut, dah tak rasa malu, tak rasa bimbang, tak rasa khawatir, tak rasa resah. Ini kita takut bila Allah dah tarik semua ni. Tak rasa malu dengan anak-anak kecil-kecil yang solat. Dia tak solat dah tua, umur 40 lebih, 50 lebih, kan? Kerja tukang tak nak solat. Tak rasa malu ke? Bagi alasan, ni pak cik simen, kan? Jadi ni kotor lambat nak ni susah lah. Nampak tak? Besok jenazah kita nak mandi tu. Takkan orang nak cakap susah lah nak mandikan dia. Sedih kita dengar macam tu kan? Subhanallah. Jadi Puan, ni tips saya bagi tahu tadi, tips saya. Ingat tu. Bagi semua follower saya. Kalau nak panggil tukang, nak panggil ni, syarat dia apa? Mesti solat. Dalam perjanjian kita kata, kan, kalau tak solat di tempat di kerja tadi tu tak solat, sebab kita jumpa dia daripada pagi sampai ke petang. Maka kat situ ada 2 solat, zuhur dan asar. Mustahil kalau dia nak solat zuhur waktu balik rumah, sebab dia akan jumpa asar dah lepas waktu. Maka wajib dia solat. Dalam konteks perjanjian kita dengan yang membuat kerja tu, kalau anda seorang kontraktor, anda wajib untuk bangunkan pekerja anda. Solat adalah kunci kemenangan sebuah organisasi. Saya percaya tu. Satu di syarikat saya, di tim saya, tim Pak Riz, solat adalah perkara mesti buat. Solat adalah perkara yang mesti buat. Kalau tim saya tak solat tu lagi kurang hajar lah, sebab duduk kat madrasah. Lagilah celaka. Nampak tak lagi kurang ajar lah. Dah duduk madrasah, kerja dengan syarikat madrasah, tapi tak solat. Memang kurang hajar lah, kan? Subhanallah. Jadi solat adalah perkara yang paling asas, paling penting, paling utama. Nampak tak? Itu sangat penting, kan? Organisasi kalau nak berjaya, mesti pekerjanya solat. Bimbing pekerja semua solat. Bimbing pekerja semua jaga amal. Pagi-pagi datang, kan, diperdengarkan dengan alunan Al-Quran. Pagi-pagi datang, kan, diperdengarkan dengan alunan zikir. Contohnya, macam madrasah saya memang dah mengaji, orang mengaji, kan?
Mereka masuk je dah dengar orang mengaji. Dengar orang mengaji. Alhamdulillah. Madrasah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Madrasah. Kalau madras lain. Next. Ada komen dari Hafiz Rosli. Tuan, cakap macam mana pun, bukan orang atasan nak dengar pun. Cakaplah depan-depan sekalipun, takkan diorang nak dengar punya. Semuanya buat je. Tak apa, sahabat. Apa Hafiz Rosli Hafiz Rosli tak apa Hafiz, tak apa. Kita nak melepas di sisi Allah. Cakap je, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Allah tahulah Firaun takkan dengar kata Musa. Allah lebih maha mengetahui. Tapi Allah ajar Nabi Musa. Rabbis urahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah yang bagi tahu. Nampak tak? Faham kan? Faham? Kan? Kita terus dakwah. Jawapan itu ada pada Allah. Jangan kita risau. Kita faham, saya faham. Betul awak cakap tu, betul. Saya setuju. Mereka buat bodoh je macam tak ada apa berlaku. Angka 9,000. Kilang masih buka. Buka lagi, tambah lagi. Kadang-kadang saya pun tertanya, saya manusia biasa. Saya tertanya, betul ke angka 9,000 ni? Kalau angka ini satu game politik, saya tengok kematian. Kematian berlaku tetap baik tuan-tuan. Kematian COVID itu benar. Orang dah penat betul. Subhanallah. Sebab tu kita terus bersuara. Mana tahu terdetik di hati dia. Kan? Mana tahu pada waktu kita suara tu terbuka pintu hidayah dia. Mana tahu dan suara kita sampai betul-betul pada waktu Allah buka hidayah dia. Kita sentiasa fikir yang positif. Nampak tak? Bukan cancalang yang duduk kat atas tu ada banyak ustaz. Bukan cancalang tu ada keturunan ulama tu. Hidayah. Kita doa pada Allah. Jangan berhenti bersuara. Suara-suara kita ni lah yang banyak yang memberi kesan besar. K2SP hari ini tewas kerana suara rakyat. Rancangan di Astro hari ini diberhentikan, ditangguhkan kerana suara rakyat. Nampak tak? Moratorium akhirnya dipertimbangkan kerana suara rakyat. Nampak tak? Rakyat suaranya jangan memain. Kita jangan fikir tak sampai. Saya lihat sendiri ada banyak benda yang saya bagi kongsi tips hari ini dilaksanakan. Saya tak minta apa-apa. Mungkin orang lain yang lebih baik pada saya yang sampaikan. Alhamdulillah. Tapi suara kita bukan penting, tapi pendekatan kita itu jauh lebih penting. Nampak tak? Apa yang kita sampaikan? Apakah mesej yang kita nak? Subhanallah. Ada orang korbankan diri tuan-tuan, kena tangkap, kena lock up, kena tahan reman. Seperti Buruh Faiz. Banyak lagi lah yang kena tangkap ni. Adakah mereka ni sedang mendapat kekayaan? Adakah mereka dapat keuntungan? Adakah mereka dapat kenikmatan? Adakah mereka bertambah pendapatan? Tidak. Mereka buat untuk rakyat. Mereka buat untuk negara yang tercinta. Mereka buat ni kerana mereka ada pendapat tersendiri. Dan saya lihat pendapat-pendapat mereka ni tidak merosakkan negara, tidak merosakkan kerajaan, tidak menjahanamkan manusia. Sebaliknya mereka memberi pendapat dan idea yang memberi kesan positif. Tapi orang atas tak nak pakai. Kita tak boleh buat apa. Kita terus bercakap, kita terus bersuara. Walaupun kadang-kadang apa yang kita kata bukan kata kerajaan tolak. Orang ikut live kita pun maki hamun kita. Asalkan bertentangan je pendapat kita dengan dia maki kita. Kau dia maki. Kadang-kadang kita pergi kat profil tu banyak yang fake account. Kata guru saya dalam dunia silat, banyak orang cakap pandai tapi takut bertarung. Nampak tak? Cakap je debat-debu tapi takut bertarung. Seperti tengok orang main bola sepak. Pemain bola sepak tu well trained, profesional. Tapi permainan pada hari tu tak jadi. Kita maki hamun. Bila bagi boot kat kita pun tak jadi juga. Nampak tak? Sama je. Subhanallah, banyak orang fake account dia takut nak bertarung. Kalau pakai fake account boleh maki, sampai boleh maki je. Tak ada masalah, kita pergi. Yang kena maki kita pergi. Kadang-kadang dah tua dah. Kesian, dah tua dah. Tengok muka dah tua dah. Ini tak silap-silap dalam 60 lebih ni. Maki orang lagi. Kalau sayang pemimpin, jangan sampai kamu memikul dosa. Maki orang buat apa? Kita berbeza pendapat. Kamu dengan anak sendiri pun belum tentu 100%. Yang kata anak dengan bini pun berbeza pendapat. Siap-siap bini panggil, mengigil datang. Dalam Facebook maki orang, tapi kena maki dengan bini. Ha. Oh, dalam Facebook dimaki aku kokoh, pam. Bini panggil kalang kabut. Tak sempat salin kain, terpakai kain apa? Kain mini. Ingatkan nak pakai jubah dia, terpakai pula, tersaung pula jubah kelawar. Dalam Facebook buang maki orang kau. Bini panggil kalang kabut. Pegang anak ni. Awak menghadap TV, menghadap handphone ni tak habis-habis. Pegang anak ni. Ayolah.
Tadi baru maki aku. Dah pegang anak. Susu kan. Susu kan bagi. Susu Des Lady. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee.